Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kami dari kumpulan Madani yang membawa tajuk Impak ICT terhadap etika dan peradaban. Kumpulan ini dianggoti oleh 4 orang ahli, iaitu saya, Muhammad Syakir bin Abdullah, yang akan memberi penerangan maksud ICT, Encik Muhammad Nur Rizal bin Mak Rabani yang akan menerangkan kesan positif ICT, Puan Nosila binti Jamhari yang akan menerangkan kesan negatif, dan Encik Muhammad Ramdan bin Muhammad Razali yang akan membuat cadangan dan kesimpulan bagi keseluruhan tajuk yang dibincangkan. Umumnya, ICT atau teknologi maklumat dan komunikasi merupakan satu kegiatan yang melibatkan pemprosesan data, pengolahan data, penyimpanan data ataupun pemindahan informasi antara media. Teknologi ICT bermula di Malaysia atau dikenali sebagai Tanah Melayu pada tahun 1870-an apabila telegraf telah digunakan untuk menghubungkan pejabat residen British di Kuala Kangsar dengan pejabat nolong residen di Taiping, terus ke pejabat magistrat di Matang, Perak pada 16 April 1876. Manakala telefon mula diperkenalkan pada akhir tahun 1891. Pada dunia moden sekarang, penggunaan ICT adalah menjadi satu kemestian dan meluas. Bidang ICT bukan sahaja terhad pada penyebaran maklumat dan komunikasi, tetapi sudah berkembang ke teknologi animasi dan penggunaan media-media sosial yang seolah-olah tiada sempadan. Persoalannya ialah, adakah ICT akan memberi lebih banyak impak positif ataupun memberi lebih banyak impak negatif? Untuk menjawab persoalan itu, kita bersama berbentang seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Syakir bin Abdullah. Seterusnya, berikut merupakan kesan positif ICT yang kita perolehi, iaitu yang pertama, mudah mendapat sumber maklumat di mana pelbagai maklumat boleh diakses melalui medium ICT seperti internet dan blog-blog yang semakin banyak di internet. Yang kedua, memudahkan berkomunikasi. Pelbagai laman sosial seperti Facebook, Twitter, Skype dan sebagainya di mana pengguna boleh berkomunikasi secara atas talian dengan begitu mudah dan cepat. Yang ketiga, mempercepatkan segala urusan. Kini, pelbagai urusan kerajaan mahupun swasta dengan mudah boleh melakukan secara dalam talian, contohnya urusan perbankan, pembayaran bil utiliti, permohonan kerja, membeli belah dan sebagainya. Orang awam tidak perlu untuk beratur panjang untuk berurusan. Seterusnya, mengetahui perkembangan isu-isu semasa. Kemajuan ICT yang bersifat global memudahkan seseorang mengetahui berita ataupun kejadian yang berlaku di luar mahupun di dalam negara dengan mudah dan cepat. Laman sesawang berita setiap negara boleh diakses melalui jaringan internet untuk mendapatkan berita-berita terkini. Dan akhir sekali, meluaskan pasaran perniagaan. Perdagangan atas talian kini semakin popular dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, perkembangan pesat teknologi maklumat mampu membawa jaringan perniagaan yang luas dan lebih berdaya saing melalui atas talian. Khususnya, pembelian secara talian lebih banyak kelebihan kepada pembeli. Statistik yang diperolehi di Jabatan Perangkaan Malaysia di mana peratusan individu yang menggunakan peralatan dan perkhidmatan ICT di Malaysia dari tahun 2019 sehingga 2021 telah menunjukkan terdapat peningkatan. Ini bermakna pengguna ICT telah berkembang di setiap lapisan masyarakat, termasuklah kanak-kanak sekolah. Sebagai contoh, sesi persekolahan dijalankan semasa pandemik COVID-19 melalui kaedah pembelajaran secara atas talian. Selain daripada itu, segala mesyuarat telah dilakukan secara atas talian melalui aplikasi Webex, Google Meet dan sebagainya. Bagi mengetahui kesan-kesan negatif pengguna ICT, saya menyerahkan kepada Puan Nosila binti Jamhari. Kepada Encik Rizal atas kupasannya seperti tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nosila binti Jamhari. Saya ingin mengupas mengenai isu kesan negatif terhadap penggunaan ICT yang tidak bertahun. Pertama,
Dengan penggunaan ICT dengan lebih mudah kepada penyebaran berita palsu dengan begitu pantas. Tambahan pula, masyarakat pada hari ini mudah sangat percaya dan terus menyebarkan berita palsu tanpa usaha periksa. Platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter dan sebagainya digunakan untuk menyebarkan berita palsu dengan mudah dan pantas. Tambahan pula, website dan blog-blog juga boleh digunakan untuk menyebarkan berita palsu ini. Seterusnya, dengan ICT, sesiapa pun boleh melayari mana-mana laman web mengikut keinginan masing-masing, termasuklah laman web yang tidak bermoral. Semuanya boleh diakses dengan mudah, tidak kira peringkat umur, yang boleh menjadikan sehingga tidak terkawal, sehingga boleh menyebabkan menjadi ikutan bagi aktiviti yang tidak bermoral. Poin yang seterusnya, apabila penggunaan ICT yang tidak terkawal menjadikan masyarakat kurang bersosial, penggunaan teknologi yang berlebihan boleh menyebabkan masalah komunikasi dan kekurangan empati, dan seterusnya menjadi masalah terhadap perhubungan kerana kurangnya perhatian. Oleh itu, marilah kita bersama-sama membendung masalah ini dengan lebih memberi perhatian yang sewajarnya. Ibarat nak tumbuh terhantuk baru nak tergadah, malah terbulung biarlah dari orang. Sekian kupasan saya, dan seterusnya kita beralih kepada Encik Ramadan mengenai cadangan yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Norsila binti Jamhari. Seterusnya, terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan bagi mengurangkan impak negatif ICT terhadap etika dan peradaban Malaysia. Antaranya ialah pihak kerajaan perlu mengenakan tindakan kepada individu yang menyebarkan berita palsu. Contohnya mengenakan saman atau hukuman penjara. Selain itu, masyarakat juga perlu memeriksa terlebih dahulu informasi yang diperoleh. Ini adalah supaya tidak berlakunya penyebaran berita palsu. Orang awam juga perlulah melaporkan kepada pihak yang berkuasa jika mengetahui bahawa terdapatnya penyebaran berita palsu di sosial media. Dengan cara ini, dapat memudahkan pihak berkuasa untuk mencari individu yang menyebarkan berita palsu tersebut dan mengenakan tindakan kepada mereka. Selain itu, ibu bapa perlu memantau anak-anak mereka supaya tidak menggunakan telefon pintar secara berlebihan. Seterusnya, pihak yang bertanggungjawab perlu mengadakan kempen untuk memberitahu kepada masyarakat tentang bahayanya jika kita menggunakan laman web tanpa mengetahui perkara yang betul dan tidak. Mereka juga perlu memberitahu kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati sewaktu menggunakan sosial media kerana terdapat pelbagai kes penipuan yang berlaku pada zaman yang serba canggih ini. Kesimpulannya, kita perlulah menggunakan kemudahan ICT yang ada dengan cara yang betul supaya ianya akan memberikan kesan positif bukannya kesan negatif kepada etika dan peradaban masyarakat Malaysia. Ini kerana masyarakat yang baik ialah masyarakat yang mempunyai etika peradaban yang baik. Sekian, terima kasih.